Oleh itu, kajian yang BCSS tengah laksanakan ini adalah untuk mengubah suai pelaksanaan VPST kepada proses dan tempoh masa yang munasabah bagi mewajibkan pemaju memohon hak milik strata serta menambah baik proses permohonan permohonan hak milik strata. Okey. Terusnya adalah mengenai isu bangunan khas. Isu ni memang sudah lama, tapi kini timbul satu lagi sebutan baru, iaitu bangunan lama atau bangunan tanpa hak milik strata yang mempunyai kriteria yang sama dengan bangunan khas, tetapi tidak layak dikategorikan sebagai bangunan khas. Sekiranya isu VPST tadi ni, yang diceritakan tadi ni tidak dapat selesai, maka isu bangunan tanpa hak milik strata ni akan berulang. Antara sebab yang dikenal pasti adalah tafsiran bangunan khas dalam Akta 38 itu sendiri yang menetapkan tempoh masa bagi bangunan khas yang menyebabkan bangunan yang mempunyai masalah dokumentasi yang sama ni tetapi tidak menepati kriteria masa yang sama tidak dapat memohon hak milik strata. Selain itu, seperti mana kes mahkamah yang terangkan tadi, peranan entiti lain boleh dipertimbangkan oleh mahkamah untuk menjalankan fungsi pemilik tanah untuk memohon strata. Tapi proses tersebut, proses melalui mahkamah ini pastinya akan menyebabkan kos tambahan dan mengambil masa yang lama. Dalam hubungan itu, kajian sedang dilaksanakan mengenai perkara ini bagi kita memudahkan lagi permohonan strata bagi bangunan khas serta bangunan lama yang menyerupai kriteria bangunan khas. BCSS juga sedang melaksanakan kajian mengenai isu-isu berbangkit dalam pentadbiran strata seperti pengenaan syarat nyata dalam petak strata yang tidak sama dengan syarat nyata di log tanah berkenaan. Perkara ini boleh memberi kesan terhadap pengenaan cukai petak di mana petak strata tersebut boleh dikenakan kadar cukai petak tertinggi terutama bagi pembangunan berstrata yang melibatkan pembangunan bercampur. Remedi yang dicadangkan perlulah melihat secara keseluruhan dengan merujuk kepada pelaksanaan di bawah akta berkaitan iaitu seperti Akta Jalan, Parit dan Bangunan, Akta Perancangan Bandar dan Desa. Dan juga kita perlu juga lihat kembali kepada Kanun Tanah Negara itu sendiri supaya dapat membolehkan kadar cukai petak dikenakan dengan lebih saksama selain memastikan ianya bertepatan dengan spesifikasi dan kehendak pembangunan itu dibangunkan dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berkuat kuasa. Okay, dalam slide sebelum ini ada disentuh secara ringkas mengenai isu pengasingan kuasa antara pemilikan strata dan pengurusan strata. Dalam hubungan ini, ada baiknya jika mengikut pandangan di BCSS lah. Ada baiknya sekiranya dibuat pengasingan kuasa yang jelas di antara dua perkara ini bagi memudahkan pelaksanaan usulan strata terutama di pentadbiran tanah negeri. Untuk makluman, kajian mengenai pengasingan kuasa ini sedang dijalankan serentak oleh JTPG dan juga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk melihat secara terperinci terhadap perkara-perkara yang berbangkit yang melibatkan pertinihan kuasa atau kekeliruan di antara Akta Pengurusan Strata, Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelisinan dan Akta Hak Milik Strata itu sendiri. Memandangkan setiap kali kajian terhadap pindaan akta dibuat, ia akan menyebabkan pindaan berkait ataupun consequential amendment terhadap akta-akta yang berkenaan lah. Kajian ini dilaksanakan oleh bahagian hak milik strata mengenai perkara ini boleh dikatakan sebagai kesinambungan daripada pindaan akta pada tahun 2013 yang telah memisahkan elemen pengurusan daripada akta hak milik strata. Banyak soalan tapi sabar dulu ya. Okey. Okey, daripada
dapatan kajian yang dibuat terhadap penambahbaikan penetapan harta bersama terhad ataupun limited common property bagi perwujudan Perbadanan Pengurusan Subsidiary ataupun SAPMC yang sebenarnya adalah untuk membantu MC bagi skim strata yang terpaksa menanggung kos yang tinggi bila ingin mewujudkan SAPMC. Kalau kita lihat penubuhan SAPMC ini adalah pilihan yang hendak dilaksanakan oleh MC itu sendiri sama ada nak wujud SAPMC atau tidak. Bagi bangunan mixed development memang penubuhan SAPMC ini amat diperlukan. Namun perkara pokok ialah pilihan penubuhan SAPMC ini terpaksa ditangani oleh pentadbiran tanah yang sepatutnya mengendali urusan mengenai pemilikan strata dan bukannya pengurusan strata. Selain itu, kajian turut dibuat terhadap unit share di dalam Akta 318 yang dilihat sebagai elemen pengurusan strata yang tujuannya kalau kita lihat adalah mengenai hak mengundi dan kadar bayaran bagi sumbangan pengurusan selain tanggungjawab untuk memastikan kesesamaan unit share bagi petak. Dalam hubungan ini, pengawasan kuasa ini, kajian ini perlu melihat juga impak terhadap pelaksanaan di lapangan di mana pemindahan peruntukan akta ini yang boleh menyebabkan keperluan sumber manusia dan kewangan yang signifikan lah. Okay. Trend terkini pembangunan strata telah mula menggunakan konsep yang membolehkan petak-petak strata dipajak kepada individu yang berkenaan. Ada satu Q&A pasal isu sebegini. Konsep pembangunan sebegini mula diterokai apabila terdapat keperluan untuk membangunkan tanah namun tidak mahu kehilangan pemilikan ke atas tanah tersebut. Seperti pembangunan kediaman berserata di atas tanah wakaf milik Majlis Agama Islam Negeri ataupun pembangunan projek perumahan awam di atas tanah milik Pesuruhjaya Tanah Pertuan. Namun penduduk atas kediaman tersebut tidak dapat melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka dalam mengurus dan mentadbir kediaman sendiri memandangkan penduduk hanyalah merupakan pemegang pajakan petak di mana kalau dalam Akta Amil Strata Perbadanan Pengurusan terdiri pada pemilik petak dan bukannya pemegang pajakan petak.